Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam Cikgu Najwa Kongsi. Jadi nak kongsi sikit hari ni cerita kami dalam percutian singkat ke Kedah. Hajatnya nak naik ke Gunung Jerai, tapi bila sampai di kaki Gunung Jerai, rupa-rupanya punyalah sesak dengan manusia. Jadi kami hanya lepak-lepak kat sini, makan dan terus meneruskan perjalanan kami ke lain. Okey. Jadi ambil kesempatan untuk promote sikit homestay yang kami duduk. Okey ya. Untuk itu teruskan bersama saya. Okey, homestay ni terletak di Sungai Petani. Dia di tagging dalam booking.com sebagai basic homestay for big family, Muslim only. Jadi anda boleh cari di booking. Memang big pun, memang besar sebab dia ada 4 bilik dan sangat selesa. Kelengkapan ruang tamu dia dengan wifi siap percuma. Lepas tu boleh tidur di ruang tamu juga. Ada banyak macam sofa-sofa bed lah yang disediakan. Permainan untuk kanak-kanak pun ada ya. Jadi bilik dia master bedroom ada 1. Lepas tu ni bilik kedua. Bilik ketiga ni untuk 2 macam ni, katil 2. Dan bilik yang tengah-tengah antara bilik ketiga dan keempat ada ruang makan yang sangat selesa. Dan kemudian bilik yang keempat ada 1 katil bujang. Okey, manakala di dapur pula ya, kalau anda pergi ke dapur, Masya Allah dia punya kelengkapan semua ada, dengan dapur induction, dengan microwave, dengan air panasnya, pinggan mangkuk yang sangat-sangatlah mencukupi untuk semua datang ramai-ramai ya. Alat-alat kelengkapan kebersihan pun ada, sabun dan sebagainya, mesin basuh memang lengkap lah, memang sangat-sangat lengkap. Dan yang paling special, ada disediakan makanan percuma di sini. Jadi anda tinggal kalau nak makan lah. Tapi sebab kami dah biasa berjalan bawa makanan, jadi kami tak usik sangatlah makanan-makanan ni. Jadi bolehlah ya. Aiskrim pun ada actually, tapi kami tak makan juga. Alhamdulillah. Jadi anda bolehlah datang ke sini. Kalau ramai-ramai memang boleh sangatlah. Banyak betul yang disediakan. Okey, so itu sedikit tentang homestay ni. Jadi disebabkan gagal di destinasi pertama, maka kami melanjutkan ke destinasi kedua. Okey, kami meneruskan perjalanan ke Kota Kuala Muda. Saya sengaja nak bawa anak-anak ni sebab kebetulan ramai balik minggu Raya Cina ni. Kami pergi pun 2 kereta sebenarnya, nak bagi anak-anak tahu tentang sejarah tsunami yang berlaku di negara kita pada tahun 2004. Jadi kami terus sahaja ke kawasan pantai yang ditulis itu sebagai dataran tsunami. Di sana ada galeri tsunami. Jadi perjalanan menuju ke Kota Kuala Muda memang melalui kawasan bendang ataupun sawah padi yang sangat cantik dan mendamaikan. Okey. Jadi kita terus ke Kota Kuala Muda, Kedah. Okey, apa yang ada di depan kita sekarang ni adalah Memorial Tsunami ataupun Tugu Tsunami di dataran tsunami ni ya. Jadi kita cuba baca ada sedikit maklumat dekat sini. Alright, Memorial Tsunami 26 Disember 2004. Okay. Nanti kita akan dapat lebih maklumat di dalam galeri tsunami ya. Saya tak nak membaca di situ. Saya akan tunjukkan galeri tsunami pada anda. Okey, di situ juga ada papan tanda menunjukkan bahawa di depan sana ada pasar nelayan dalam 1 kilometer. Okey, di sebelah situ ada tempat-tempat makan lah yang kita boleh jamu selera jika kita datang ke dataran tsunami. Bersebelahan dengan tempat makan ni ada musola musola dataran tsunami ditulis kat situ. Jadi kalau kita yang datang daripada jauh macam kami ni, senanglah nak jamak ke apa kat sini, memang selesa lah ya. Okey, bersebelahan dengan musola ni ada tandas. Dan yang saya rasa praktikalnya, tandas bersebelahan musola ni diuruskan oleh musola ni. Jadi dia letak tabung duit yang ditulis kat situ untuk musola. Jadi saya dapati saya mengamati, bila saya duduk kat situ, saya mengamati orang lebih seronok memberi daripada kita kena bayar untuk masuk ke tandas. Jadi cara tu memang praktikal lah. Jadi di belakang musola dan juga tandas ni adalah tempat rekreasi lah yang kita boleh berkumpul, bergambar dan sebagainya.
Jadi kalau difikir-fikirkanlah ya, jarak laut dengan kawasan dataran tsunami ni adalah sangat jauh. Laut di sini adalah jauh ke tengah sana. Jadi tak boleh kita nak bayangkan macam mana berlakunya waktu tsunami tu berlaku. Bila saya baca tadi, dia menjejaskan 10 buah kampung berdekatan. Jadi ni rupa jauh sangat laut tu di sana, tapi dia datang ke arah kampung-kampung yang ada dekat situ. So kami ambil peluang sekejap, makan-makan aiskrim dan sebagainya, bergambar-gambar, main drone, anak-anak main drone. Jadi adalah sedikit aktiviti yang kami buat di situ sebelum kami bergerak masuk ke galeri tsunami. Okey, ini adalah kawasan berdekatan, kawasan parking berdekatan dengan galeri tsunami. Jadi kawasan ni telah dipagar, di mana di dalam kawasan pagar ni adalah rumah-rumah yang telah terjejas oleh kejadian tsunami tu. Malahan rumah yang dibuat galeri ni pun adalah rumah salah seorang mangsa. Jadi bila kita masuk, kita akan nampak suasana semasa tsunami. Lepas tu adalah semua gambar-gambar, malah ada TV yang video lah yang menerangkan tentang kejadian, pengalaman mangsa-mangsa yang terlibat dengan tsunami. Jadi bila masuk tu, perasaan rasa macam lain tau, rasa macam seram ke apa, macam terharu ke sebab tak tahu nak cakap lah. Memang bercampur bau rasa dia bila kita tengok gambar-gambar yang berlaku masa tsunami tu. Waktu tu tahun 2004 kan, saya pula di kampung masa tu tengah jaga mak yang sakit bila tsunami tu berlaku. Jadi memang sengaja saya bawa anak-anak, sebab ada anak yang lahir selepas tsunami pun ada yang ikut sekali, yang tak tahu apa-apa yang berlaku pada masa tu. Jadi saya ajak mereka tengok, baca, kita asyik berjalan ke tempat yang menyeronokkan. Jadi kali ni, percutian kali ni, saya nak mereka tahu apa yang pernah berlaku pada negara kita satu ketika dulu yang sangat menyedihkan. Saya kata tahun 2004 kita ada tsunami, zaman diorang 2021-2022 kita ada COVID-19. So mungkin bila 10 tahun akan datang, mereka pula boleh bawa anak-anak mereka atau macam mana kan, untuk mengimbau balik benda ni. Kita kena sentiasa ingatlah bahawa kebesaran Allah tu macam mana caranya dia mengambil nyawa kita, macam mana dia mentadbir kita punya alam ni sampai macam ni kekuasaannya. Jadi saya bawa tu untuk tujuan-tujuan macam tu, sambil melawat, sambil nasihat. Jangan kita asyik sangat dengan nikmat dunia, kita lupa bahawa kebesaran Allah tu mengatasi apa yang dapat kita fikirkan. Jadi saya mengajaklah semua yang menonton video saya, ambillah peluang, bawa anak-anak, kawan-kawan ke galeri tsunami ni. Kita baca balik, kita tengok balik kesusahan, kepayahan yang berlaku dulu, dan tak mustahil benda ni akan berulang balik. Macam mana persediaan kita untuk masa akan datang. Oh, emosi pula saya ni. Di galeri ini juga ada beberapa nukilan sajak yang dihasilkan oleh penulis-penulis sajak sempena dengan kejadian tsunami tu ya. Anda boleh datang baca dan merasai perasaan mereka yang menulis. Kita baca salah satu ya. Bahasa ombak. Ombak, aku mengerti bahasa resahmu. Aku fahami bicara susahmu. Dan aku maklumi bisikan rindumu. Di antara engkau dan aku, hidup di dunia sama. Tanpa damai, tanpa tenang, kita sama-sama pasrah. Di sini juga ada banyak hasil lukisan yang menggambarkan kejadian tsunami. Juga ada banyak gambar daripada internet yang menunjukkan kejadian sebelum dan selepas tsunami. Ada beberapa tempat macam ni yang ditunjuk ni ialah di Sumatera, Indonesia. Okey, ini pula ialah Al-Quran yang ditemui selepas kejadian tsunami. Jadi ada yang rosak sedikit dan ada yang memang cantik elok, tak jejas langsung Al-Qurannya yang ditemui selepas kejadian tsunami itu dipamerkan di sini. Okey, memang rasa terharu dan rasa sebab dan rasa semacam lah. Okey, ini kawasan dinding ni adalah menerangkan tentang pembinaan tugu tsunami yang kita tengok tadi tu. Okey, asalnya sampah-sampah ni terkumpul di satu tempat macam ni. Jadi daripada situlah mereka membina tugu menggunakan perkhidmatan kren. Mereka kumpulkan jadi seperti tugu lah yang dinamakan sebagai Memorial Tsunami.
Dekat sini, jadi anda boleh tengok semua. Kalau anda datang, anda boleh tengok semualah susunan macam mana cara pembinaan tu. Di galeri ini juga ada disertakan gambar kejadian tsunami pada waktu yang sama, tetapi yang berlaku di negara lain yang sealiran dengan laut kita hari tu, seperti di Sri Lanka, India, Indonesia, semuanya ada kat sini. Jadi kita boleh datang, kita boleh tengok juga apa yang berlaku di sana, tempat di mana mayat banyak terapung ditemui, ya. Memang sebab benda ni dah berlaku lama. Kejadian 2004, ya, sekarang dah bulan Januari 2023, jadi dah 18 tahun yang lalu, ya. Jadi memang adalah ramai antara anak saya yang tak pernah tahu tentang kisah ni. Kalau ada pun waktu tu dia orang kecil-kecil, ya, jadi tak tahu tsunami tu berpunca daripada apa. Ni kat sini, ya, gambar di mana banyak mayat-mayat ditemui, ya, terkumpul di pinggir pantai tu, ya. Okey, ini di luar kawasan galeri tu, tetapi masih di dalam kawasan yang berpagar tu. Ini ialah tinggalan rumah-rumah yang runtuh semasa kejadian tsunami. Kawasan ni semua dah digazetkan sebagai kawasan galeri tu. Jadi kerana rumah-rumah ni rumah batu, maka bahagian lain lah yang hapus, bahagian batu masih lagi tertinggal walaupun banyak yang pecah-pecah. So anda boleh jalan, cuma waktu ni memang hujan tapi tak ada lebat sangat. Jadi saya jalan sikit je lah, cepat-cepat. Lepas tu balik-baliklah ke kawasan galeri. Jadi kawasan ni dah dipagar, digazetkan untuk galeri tsunami. Dalam galeri tu ada tulis tuan punya rumah-rumah ni, tuan tanah ni yang telah mewakafkan tempat ni untuk dijadikan galeri tsunami. Keluarga Tuan Haji Ismail ke apa tadi, saya pun tak ingat lah. Jadi datanglah, ya, melanconglah di dalam Malaysia. Banyak lagi benda yang kita tak lihat, saya rasa, ataupun mungkin saya je yang ketinggalan. Walau apa pun, alhamdulillah perjalanan kami yang singkat ke Kedah telah pun selesai. Hanya 1 malam saja, merasa makanan-makanan Kedah yang sangat sedap, singgah di Belanga, Penaga dan sebagainya. Banyaklah kedai makan yang kami cuba. Jadi itu sajalah untuk video saya kali ni. Terima kasih kerana sudi lagi bersama dengan saya. InsyaAllah saya akan share lagi pembuatan produk dan juga pelancongan di dalam negara kita, insyaAllah. Okey, sampai di sini saja. Semoga anda semua sihat-sihat. Jangan lupa yang belum subscribe, mohon subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.